So awak kena refresh balik lah. Okay, macam mana nak buat pembezaan dan juga kameran. Okay. So empat-empat ni biasanya dia akan keluar 2 atau 3 lah daripada 4 benda ni, 4 item ni. Okay. So biasanya dia adalah soalan nombor 3. Okay. So soalan nombor 3 dalam final dia akan keluar chapter 5 kinematic of particle. Okay, sama ada saya lepas tak ada final. Sem sebelumnya dah masuk relationship linear and angular motion ni. Dia tanya apakah kaitan antara linear dan juga angular motion. Kemudian dia masuk juga rectilinear. Okay, rectilinear. Ada yang tak nampak slide saya ke? Nampak tak slide saya? Nampak Puan. Nampak Puan, nampak. Okay. So, awak kena tahulah. Biasanya relationship ni dia hanya tanya macam mana nak relatekan antara linear dan angular motion. Okay, so dalam video tu saya dah cerita. So, saya tidak berhajat untuk repeat. So, awak kena tengok dulu video tu. Okay, kalau ada soalan baru boleh tanyalah. So, siapa yang dah tengok tu kalau nak tanya soalan boleh tanyalah. Okay, so hari ni saya nak masuk kepada perkara kedua ni. Rectilinear. Okay, so saya scroll ke bawah rectilinear. Okay, sebelum tu pernah tengok tak rumus linear motion ni? V sama dengan V0 plus AT. Padam sikit. Pernah tengok linear motion punya rumus ni? Respon sikit. Satu kot. Saya satu sains kan? Engineering sains dah belajar kan? So lebih kurang ginilah. Ataupun masa awak belajar dulu mungkin dia ada guna apa V sama dengan X per T. Pernah tengok? A sama dengan V per T kan? Okay. So yang first ni pun boleh guna V sama dengan U tambah AT. So ini adalah rumus yang awak pernah tengok lah sebelum ni. Rasanya dulu awak guna ni kot, V sama dengan U plus AT. Okay, so hari ni saya nak cerita macam mana awak nak guna linear motion ni lah. Okay, yang linear motion ni. Okay, macam mana nak guna dia punya rumus nak selesaikan masalah. Okay, jadi untuk bab 5 ni awak kena hafal rumus lah. Okay, kena hafal rumus linear motion ataupun angular motion atau nanti masuk free fall. Okay, kena hafal rumus kemudian baru jawab soalan. Okay, so benda ni berkaitan dengan rumus. Jadi awak yang cos sin tu dah tak ada kaitan lah. Untuk yang bab 5 ni tak perlu lagi guna cos ataupun sin lah. Okay, so kena hafal rumus tadi tu. Okay, so saya masuk rectilinear. Mana dia? Okay, yang ni saya tunjuk dalam video So example exercise ni tolong tengok video tu lah. Okay, saya dah letak dalam video tu. Okay, concept of kinematic. So ada sedikit teori berkaitan dengan konsep of kinematic. Okay, kinematic is concerned with describing the way which object move lah. Okay, kita nak kaji tentang benda yang bergerak lah. Okay, so nak kaji benda yang bergerak ni biasanya soalan akan tanya. Okay, soalan akan tanya velocity, acceleration, okay, masa, time, kemudian displacement, jarak. So ini adalah antara yang akan ditanyalah dalam kinematic. Kinematic describe the position and motion of object in space as a function of time but not consider the cost of motion. Okay, so kat sini kita nak describe lah macam mana keadaan position untuk sesuatu motion tu lah. Okay, rectilinear motion of particles. Okay, dalam kinematic ni ada dua. First kali kita ada rectilinear motion. Okay, yang ni rectilinear motion. Yang kedua kita ada free fall, iaitu jatuh bebas.
Okay. So maksud rectilinear motion is defined as a continuous change of position of body. Okay. Maksudnya continuous, perubahan secara continuous apa bahasa Melayu? Bersambung. Okay. The body moves so continuous ni bersambung. Maksud dia. Contohnya kalau kereta tu bergerak, okay, ada sebuah kereta dia bergerak. Okay, dia start bergerak daripada keadaan rehat. Contoh ni lah, daripada rehat. Lepas tu dia pecut, buat pecutan. Kemudian dia buat halaju malah. Kemudian baru dia berhenti. Okay. So itu maksud continuous change ni. Okay, maksud continuous change of position of a body. Okay, maksudnya dalam sesuatu objek tu dia ada buat banyak motion lah. Okay, sebelum dia berhenti. Okay, boleh? Boleh faham tak setakat ni? Ni baru basic dia, maksud. Boleh Boleh, Puan. Okay. Okay, so antara maksud lagi yang kena hafal apa itu position. Okay, kena hafal maksud position and objects. Position is defined by a reference point and reference direction. Okay, so yang ni hafal lah. Okay, saya nak cerita detail pun macam tu lah dia punya maksud dia. So awak kena hafal lah maksud dia. Distance, apa maksud distance? Distance when an object move. Okay, when an object move from A to B, that is the distance it travel. Okay, itu jarak lah daripada A ke B. Kemudian displacement, maksud displacement. Displacement is the vector that point from body initial to final position. The length of the displacement vector is equal to this. Okay, so beza antara distance dengan displacement ni. Okay, distance ni memang kita ambil direct lah. Kita ambil direct jarak lah daripada A ke B. Okay, so untuk displacement kita ambil the shorter distance. Okay, maksudnya dia ambil yang jarak paling pendek. Okay, contoh saya bagi example daripada A nak ke B. Okay, ini adalah jalan yang pertama. Kemudian ada jalan yang kedua. Bengkak-bengkok sikit jalan tu, jalan yang kedua. So kita ambil nilai yang straight tu lah. Okay, jarak yang tegak sahaja. Jarak yang bengkak-bengkok tu kita tak ambil lah. Sebab kita nak ambil shortest distance. Okay, jarak yang paling pendek. Okay, kemudian awak ada velocity. Apa maksud velocity? Okay, velocity of a body defined as the rate change of displacement. Laju. Okay, so awak kena define dia sebagai the rate change of displacement. Kadar perubahan displacement lah, jarak lah. Okay. Ataupun boleh juga guna V sama dengan dx per dt. Okay, ataupun V sama dengan x per t. Di mana x adalah displacement, t adalah time. So bolehlah. Okay, dalam final nanti boleh cakap macam ni lah. Boleh tulis macam ni lah. Okay, it's rate change of displacement dan juga boleh show dia punya formula ni Okay, so awak boleh cerita dia punya maksud berserta dengan rumus lah. Okay, speed pula, the rate. Maksud speed, hafal lah semua ni. The rate at which object change the distance its travel. Puan, yang nota ni yang Puan suruh download kat Sidah kan? Okay, tak apa. Download belum? Dah download dah. Tengok dalam nota. Ada sebiji dengan nota tu. Baik, Puan. Okay, so velocity adalah kadar perubahan displacement. Kadar perubahan displacement. Okay, so untuk speed adalah kadar perubahan distance. Okay, rate
rate of change of the distance. Lebih kurang lah. Okay. So dekat sini awak boleh tengok kat sini kita ada gambar rajah. Bagi speed kita ada gambar rajah distance bagi distance versus time. Okay. So boleh tengok lah kalau graf menaik macam ni dia adalah speed increase, maksudnya speed meningkat. Object is stop, dia mendatar, kemudian naik balik. So dia adalah speed lah. Okay, so boleh refer pada gambar rajah belah kanan tu. Okay, speed ni. Okay, belah kanan tu. Okay, kalau constant speed menaik, zero speed mendatar, zero speed mendatar, increasing speed, decreasing speed. Okay. So yang ni antara gambar rajah yang awak kena lukis juga. Okay, kalau diminta. Okay, so yang paling penting sekali adalah gambar rajah speed lawan masa Okay, dalam acceleration lah. Okay, acceleration. The rate which velocity change. Okay, kalau tadi perubahan displacement, untuk acceleration adalah perubahan hal laju. Okay. Okay, so acceleration ni boleh ubah speed lah, boleh increase ataupun decrease. Okay, so boleh refer pada gambar rajah graf ni, speed versus time. So kita ada speed paksi X, kemudian awak ada, speed paksi Y, speed V lawan T. V versus T. Okay, objek accelerate. Okay, bila berlaku pecutan dia akan menaiklah graf ni. Okay, kemudian objek move constant speed, graf mendatar. Objek deceleration dia akan graf menurun. Okay, accelerate, constant speed, kemudian decelerate lah. So yang ni paling penting kena tulis, penting. Okay, biasanya soalan akan keluar, dia bagi soalan, kemudian ada A, lukis, draw, graph, velocity versus time. Macam itulah. Okay, so biasanya soalan pertama. Okay, dan kemudian biasanya kita akan dapat jawab berdasarkan graf ni lah. Okay, daripada graf ni kita akan cari jalan penyelesaian. So kalau awak salah faham lukis graf, so potensi untuk salah semua tu banyak lah. So graf tu penting. Okay, so bila objek memecut, graf dia naik ke atas, pecutan mala mendatar, okay, deceleration turun ke bawah lah. Okay, so itu adalah speed versus time. So kena hafal yang ni. Ya. Ya. Untuk yang graf dia ni kita lukis macam tu je ke? Tak payah dia punya tinggi mendatar tu panjang mana atau menurun tu panjang mana pun? Kita lakar je. Lakar macam tu je lah? Lakar dan berpandukan pada soalan lah. Biasa soalan dia akan bagi nilai lah. Okay. Sekejap lagi saya masuk. Belum masuk lagi. Ni baru nak cerita naik turun tu. Okay puan. Okay. So saya masuk terus kepada example. Setakat ni boleh ikut, boleh follow. Yang lain boleh. Afirus boleh, Afirus? Boleh puan. Siapa lagi? Rahim boleh, Rahim? Boleh puan. Daya boleh, Daya? Tak ada gambar nak tengok awak ni. Buka je muka tu, handsome tu. Buat punya roh. Okay, puan. Yang cantik-cantik yang lawa tu, buka sikit muka. Tak kena dong. Sekian puan, sekian. Pakai je semua sarung tu. Okay, so saya nak masuk kepada example. So tolong dengar betul-betul example ni. So dalam nota tu dia bagi solution. Tapi saya rasa kalau saya tak terangkan, orang tak faham. Tiba dapat S3, S4, V3. Okay. So sebelum saya masuk pada contoh tu, okay, saya terangkan sikit. Okay, mungkin ada yang tak tengok lagi video saya tu. Walaupun dah suruh tengok, tapi ada lagi yang tak tengok.
Apalah tu? Okay. So dekat sini linear motion punya equation ada 1, 2, 3, 4, 5 tu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yang ni nak guna rumus. Tengok, lihat atau bergantung pada soalan. So ikut kesesuaian. Tak semestinya awak kena guna nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey? Semuanya bergantung kepada soalan. Nak mahir guna ni kena banyak buat latihan. Okey. So V adalah, okey saya terangkan V. V adalah velocity. Okey, pandai. V naught adalah initial velocity. Okey, halaju awal velocity. Okey. A adalah acceleration. Okay. T adalah Time. Okey. S adalah apa S? S tu displacement. Okey. So yang ni kena guna SI unit So kalau soalan bagi dalam kilometer per hour, sila convert kepada meter per second. Meter per second. Macam mana nak convert? Kenalah darab 1 kilometer hour per bersama hour dengan darab 1000 per 3600 second. Darab 1000. 1000 darab ke bahagi? Bahagi. 1 km kan? 1000 meter lah. Sekejap. Kilometer. Darab dengan 1 1 hour second. 1 bahagi hour bersama dengan 3600 second. Okay, so boleh potong, hilang. Potong. Okay, so tinggal meter per second. Okay, so jadi tolong pastikan tahulah. Jangan tak tahu. Okay, kena sebab ada pernah keluar dalam soalan final, dia bagi unit dalam kilometer per hour. So kena tukar kepada meter per second. Okay, lagi contoh kalau bagi masa. Kalau dia bagi dalam hour kena tukar kepada second. Kalau dia bagi dalam minit tukar kepada second penting. Tolong pastikan ikut unit SI. Okay, so macam mana nak guna rumus ni bergantung kepada soalan lah. So saya masuk kepada soalan example tu. Saya masuk kepada soalan example. Besar sikit. Okay. So example ni cakap a car move with uniform acceleration from 1.11 meter per second until achieve 2.08 meter per second in 10 seconds. Then the car move constantly along 8.32 meter. Okay. The car move slowly with 0.06 meter per second square in 10 seconds. After that, the car move in constant velocity. Panjang kan? Okay. So A dia nak calculate uniform acceleration. Okay. B dia nak determine the total distance, keseluruhan. Find the total time. Okay. Keseluruhan masa, keseluruhan jarak. Okay. So untuk kes yang macam ni, kita kena bahagikan dia ikut situasi lah. Situasi pertama, kedua, ketiga. Dia tak boleh direct awak kira direct daripada A sampai B. Okay, so kena ikut dia punya portion lah, ikut bahagian. Okay, so first kali dia bagi. Sekejap, saya nak delete. Keluarkan ni. Keluarkan isi dia. Keluarkan info dia. Okay, first kali dia cakap car move with uniform acceleration from 1.11 meter per second. Apa benda tu? 1.11 meter per second. Acceleration. Tengok unit bang. Dia cakap apa? Meter per second is velocity. Yep, velocity. Okay, so ini walaupun dia sebut uniform acceleration ni, maksudnya dia menaik, dia memecut secara uniform lah. Okay, daripada 1.11 meter per second. So ini adalah V naught ke V final? V naught. V naught.
Okay, so dia adalah V0, V initial. Until achieve 2.08 meter per second. Ni apa? V final. Okay, V. So V T1, 10 second. So in first situation, okay, yang diberi, given, V0 equal 1.11 meter per second. V final equal to 2.08 meter per second. T equal to 0. Okay. So yang pertama. Kemudian dia cakap lagi. Dia sambung lagi ayat. Dia tak sambung lagi ayat. Mana nak conteng ni. After that. Kan? Okay. Then. So bila then maksudnya dia masuk fasa yang lain Fasa ketiga. So then. Okay, ayat then. So ini second situation dia. The car move constantly along 8.32 meter. So 8.32 meter tu apa? Displacement. Displacement. Okay, so dia bagi S2 sama dengan 8.32 meter. Okay, so dia titik kat situ. Kemudian dia cakap the car move slowly with 0.06 meter per second square in 10 second. So apa benda ni? 0.06. Kurangan. So acceleration. Okay, so bahagian ketiga dia cakap berkurang. So berlaku bila berkurang, laju berkurang kita panggil dia apa? Deceleration. Deceleration. Okay, so dekat sini berlaku deceleration. So A sama dengan negatif 0.06 meter per second. 10 second. Okay, meter per second kuasa 2. Lagi dia bagi apa? Time. In 10 second. Okay, so T3 sama dengan 10 second. Okay, after that, selepas itu, the car move in constant velocity in 5 second. 4 bro. Ada 4. Sampai keempat ni. Ada yang keempat. So yang keempat dia cakap, panjang gila cerita Constant ni. velocity. Okay, constant velocity, V constant. Masa T sama dengan 5 second. 5 second. Okay, so barulah dia masuk kepada soalan. So daripada sini, daripada info yang awak keluar tu, saya nak awak lukiskan dia punya graf. Padam sikit. Okay, daripada sini, daripada situasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat tu, awak kena lukis dia punya graf. Okay, macam mana nak lukis dia punya graf? Okay, sini kita akan lukis graf V versus time Okay. So laju lawan masa. Okay, graf laju versus time. Okay. So graf ni biasanya kalau keluar dalam final paling kurang pun 5 markah. Kan? 5 markah paling kurang. Okay, so saya lakarkan saja. Okay, untuk kes yang ni kita lakar je, tak payah ikut betul-betul skala, kita lakar je. So saya tarik ke atas ni adalah V, bawah mendata tu adalah T. Okay, first kali, situasi yang pertama ni dia cakap V initial start pada 1.11 meter per second. So graf tu kena naik sikit lah. Okay, dia tak start pada 0 Okay, dia start pada 1.11 meter per second. Meter per second. Okay, kemudian dia berakhir pada 2.08. Okay, 2.08. So saya tarik sikit ke atas 2.08. So bila berlaku pecutan yang seragam, gambar raja kita hendaklah inilah mendata. Dia kena naik ke atas. Naik dulu. Naik dulu. Okay. So yang ni saya lukis dia naik. Okay. Dia berakhir pada 2.08. Masa dia bagi tak? Bagi 10 second. Okay. So bawah ni
dia bagi 10 second. T1. Okey, T1 sama 10 second. Okey. Boleh? Boleh tak setakat ni? Yang gambar satu. Boleh. Boleh puan. Okey. Kemudian yang kedua, dia cakap apa? The car move constantly. So dekat sini pun V adalah constant. Okey. So bila V constant, kita akan guna gambar rajah constant speed ni lah. Okey, kita akan guna yang constant speed. Data. Okey. So bila constant speed, dia akan mendata. Okey, mendata. Okey. Dan dia bagi S2 sama dengan 8.32 meter. Okey, masa dia bagi tak? Tak. Okey, masa dia tak bagi. So kita tak tahu. So awak boleh label dia sebagai T2 Okey, bila tak tahu label dia sebagai T2. Sebab nanti last sekali kena kira total time. Okay, yang ketiga dia cakap berlaku deceleration. Kalau deceleration graf menurun ke menaik? Menurun. Okay, so graf tu turun sebab deceleration. Negatif 0.06. Okay, dia turun punya masa berapa? 10 saat. 10 second. Okay, T3 10 second. So yang ni kita label dia A negatif 0.06 meter per second kuasa 2. Okay, so yang ni dia turun banyak mana tak tahu sebab dia tak cakap kan turun sampai berapa kan. Ya. Okay, so tak tahu. So yang terakhir yang keempat dia cakap V constant. So V constant dia mendata balik dalam Tarik sampai bawah. masa 5 saat. 5 second. Okay. Oh puan, kalau dia tak bagi yang tu kena mendata je lah. Yep, mendata. Sebab dia cakap constant, V constant. Okay, so kat sini saya nak bagi tips sikit. Kalau, okay ni kalau soalan ni tak bagi macam tu. Okay, kalau start from rest, okay kalau ayat dia bermula daripada keadaan rehat, so awak kena lukis graf start daripada kosong macam tu lah. Okay, ini kalau start from rest. So bila start from rest, V0 kita adalah kosong. Puan. Ya. Kenapa dia jadi negatif puan? Sebab dia laju dia kurang. Slowly. Dia nak perlahan. Slowly. So bila kita biasa kalau nak slow kita tekan brake kan. Bila tekan brake tu percutan makin kurang kan. Macam awak buat motor. Macam awak motor lah. Macam awak buat kereta kan. Macam tu lah situasi dia. Kalau macam pemetaan dia bagi positif pun still jadi negatif jugalah. Bila sebut deceleration saja jawapan dia mesti negatif. Okay, deceleration kena dalam negatif. Okay. So yang ni contoh tadi kalau start from rest, V0 dia kosong. Okay. Kemudian kalau soalan cakap dia bergerak calf move until stop. Okay. Bila dia cakap berhenti je, awak punya graf tu kena jatuh ke bawah lah. Kena terus jatuh ke bawah. Jadi kosong balik kan puan? Kena jadi kosong balik. Kalau dia sebut stop lah. Kalau dia tak sebut stop, tak perlulah. Okay, kalau stop dan juga kalau dia start from rest. Okay, start from rest, stop, V0 atau V final dia kena kosong. Okay. Saya tulis sikit. Okay. Start from rest ataupun ataupun stop. V dia adalah kosong. Okay. Kalau diberi dalam soalan macam tu lah. Okay. So setakat lukisan ni boleh tak? Ada soalan tak? Boleh puan. Yang lain boleh? Boleh puan. Azim boleh Azim? Boleh puan, boleh. Siapa lagi? Faris boleh Faris? Puan. Ya. Maknanya kalau nak lagi senang kena keluarkan isi yang macam yang puan cakap lah. Macam ada 1, 2, 3,
4 itu kan. Kalau nak lagi senang. Untuk lagi mudah. Okay, sebab nanti pengiraan dia bergantung kepada graf ni Kalau awak tak buat graf ni jadi susah lah. Okay, boleh saya sambung? Boleh Puan. Okay, kita nak masuk A. Okay, baru nak masuk A. Okay, A suruh calculate the uniform acceleration. Okay, uniform acceleration. Okay. So dekat mana berlaku daripada gambar rajah 1, 2, 3, 4 ni. Okay, daripada gambar graf ni. Okay, 1, 2, 3 dan 4. Kat mana berlaku uniform acceleration? 2. Lagi. 1. 2 dengan 4 Puan. Lagi. Okay. So saya dengar 1. Siapa cakap 1 tadi? Tak aku pula. Okay, jawapan dia adalah 1 Dekat 2 dengan 4 constant lah. So 2 dengan 4. Constant. Okay, hal laju constant. Okay, so saya tulis sikit. So bila dia menaik, graf menaik, so nombor 1 dia berlaku uniform acceleration. Okay, untuk keadaan 2 dan 4, dia V constant. Nombor 3, apa berlaku nombor 3? Dia adalah Deceleration. uniform Uniform. deceleration. Uniform. Okay, uniform deceleration. Okay, so kalau soalan cakap calculate the uniform acceleration. So uniform acceleration ni berada pada nombor 1. Nombor 1 Okay, so pengiraan awak kenalah berdasarkan nombor 1. Jangan pergi kira nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 je. Nombor 1 saja. Okay, so dekat nombor 1, apa yang dia bagi? Kita naik atas mula. Okay, dia bagi V, V0 dan juga T. Okay, dia bagi V0 dan juga T. So mana satu rumus yang sesuai? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang sesuai? Rumah apa Puan? Untuk ni? Untuk cari acceleration. Nombor Acceleration. V ada T ada. Okay, mana yang sesuai? So sesuai adalah nombor 1. So gunakan nombor 1. Okay, so solutionnya saya guna nombor 1 lah sebab nombor 1 paling sesuai. Okay, V sama dengan V0 plus AT. Okay, bila bersambung macam ni okay, reminder sikit bila bersambung macam ni. So untuk yang pertama, so V0 dia adalah V initial dia adalah 1.11. Okay, so yang ni V0, V1. Okay, yang seterusnya tambahlah V1, V2, V3 dan juga V4. Okay. So V1 lah kat sini. So saya guna A, saya guna V1 lah. Okay. So V1 awak adalah 2.08 sama dengan 1.11 tambah A nak cari masa 10 second. So pusingkan, selesaikan. So awak akan dapat A sama dengan 1.11 sama dengan 2.08 tolak 1.11 bahagi 10. So dapat berapa? A. Macam berapa A? Macam kira? Ya. Sama tak? 2.08 tolak 1.1 bagi 10. 0.097. 0.097. Okay. So jawapan dia adalah samalah jawapan dengan dalam
nota tu 0.097 meter per second kuasa 2. So acceleration kena ada kuasa 2. Okay, exercise Puan, 8. kalau andai kata kita lupa nak tulis unit dia, salah ke jawapan kita? Ke ada markah? Atas budi bicara. Atas puan ni kan. Atas saya. Orang Okay. baik. So B Satu pun determine the total distance for the car movement. Okay, total distance maksudnya S1 tambah S2. S3 sebab. Sampai habis lah. Okay, kalau ada 5 lah, kalau ada 10 lah kena tambah. Okay, so Total lah saya ni tak total. dia nak total. B total sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Tapi dalam soalan dia bagi S2 sahaja. Jadi S1 sehingga S4 tu kena cari. So macam mana nak cari? Tengok balik gambar tu, gambar graf tu. Kemudian tengok rumus. So daripada graf pertama S1, saya ada V0, V1, saya ada masa. So mana yang sesuai untuk kira? Nombor 2. Nombor 5. 2. Nombor 2 boleh, nombor 5 boleh. Sebab kita dah cari A kan. Tapi macam biasa tips dia tolong pilih yang ringkas lah. Yang paling mudah So bila melibatkan kuasa 2 tu kan panjang cerita dia kan. Okay. So saya guna nombor 2. Okay. So saya cari S1 dulu guna yang nombor 2. S1 sama dengan setengah V0 plus V1 darab T1. Okay. Setengah V0 berapa? V0 dia 1.11. Pejak. V0 dia 1.11 kan? Betul. Dengan macam Betul. balik. Okay, 1.11 tambah Plus 2.08. 2.08 darab 10. Darab dengan 10. Okay, so Sekejap. berapa dapat? Okay, gambar tadi So tengok balik gambar awak tu, graf tu. 15.95. So dapat 15.95. Okay, so dapat 15.95 meter per second. Okay. 1 selesai, 2 dah ada, S2 tadi dia bagi berapa? 8.32 meter. Okay, kemudian nak cari S3. Seterusnya S3. So nak cari S3 macam mana? S3. Tengok gambar yang ketiga tu. Gambar graf yang ketiga. Okay, V1 sama dengan V2 tak nilai dia? V1. Tidak. Tengok gambar raja graf tu. Sama tak nilai V1 dengan V2? Sama kan? Tapi dia menurun, negatif. Itu gambar saya tu sebenarnya saya ingat. Sama. Dia malah kan? Malah. So bila malah dia sama V1 sama dengan V2. Okay. Sama dengan 2.08. Okay. So dekat V2 ni awak ada 2.08 meter per second. V3 tahu tak nilai? Tak tahu Dia tak bagi kan? Tahu. Okay, tak tahu. So daripada awak tahu V0. So V2 akan jadi initial untuk yang ketiga ni. Okay, bila kita start kira untuk bahagian yang ketiga, V0 awak adalah V2. Bukan V0 1.11 Boleh? V2 atas. Boleh. Okay, kita tak balik kepada nombor 1. Kita tengok yang nombor 3 sahaja. Okay, so saya tengok yang nombor 3. Saya ada V0, saya ada A, saya ada masa. So nak guna rumus yang mana? Rumus yang Kejap. Nombor 4 boleh tak? V akhir tak ada. Tak tahu. V3 kita tak tahu berapa. Nombor 2 lah. Nombor 2. Boleh. V2 tak boleh. Kita kena Nombor cari 1. V akhir. Nombor 3. Nombor 3 boleh tak?
Nombor Boleh. 3 So ada nombor graf 3 tu. ni Vinod ada, T Vinod ada, ada. Boleh. E ada, T ada. Acceleration ada. Boleh lah guna. Nombor 3 boleh. Bolehlah guna yang nombor 3. Okay, apa rumus nombor 3 tadi? Tak ingat dah saya. Saya pun tak ingat. Vina. Vinod T Vinod T. tambah setengah AT AT. kuasa 2. Kuasa 2. So V0 dia adalah V2 kat sini V0 dia adalah V2. So V2 bawah 2.08 Darab dengan 10 tambah setengah 2 negatif negatif 0.06 0.06 tambah 10 kuasa 2. kuasa 2. Okay, boleh tekan kalkulator. So akan dapat jawapan akhir 2.08 darab dengan 10 17.8. 2 darab dengan negatif 0.06 darab dengan 10 kuasa 2. Dapat 17.8. 17.8. Yes. Okay, so awak akan dapat 17.8 meter Empat. per second. Meter lah. Meter per second pula. Meter. Saya dapat 20 kan. Yang keempat pula jadi. Okay, so yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita ada? V3 sama dengan V4. V3 sama dengan V4. Tapi V3 pun kita tak ada nilai. Kan? Ya, betul. Lepas tu kita kena... Cari So, V3. untuk kes yang ni, awak kena cari nilai V3 dulu So, yang V4 ni panjang sikit lah. Okay, nak cari S kena ada nilai V. Sebab semua rumus kena ada nilai V. So, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni semua kena ada nilai V. So, sebabkan kita tak ada satu pun nilai V dekat nombor 4 ni, jadi awak kena cari nilai V3. V3 sama dengan V4. Okay, so macam mana nak cari nilai V3? Boleh guna, untuk cari nilai V3 ni, guna yang situasi yang ketiga tu lah. Okay, situasi yang ketiga tadi. Okay, kita reverse sikit untuk cari S4. Okay. V3 sama dengan V2 tambah AT3. Betul tak? Ya. Betul tak rumus saya ni? Okay. So, V2 awak ada 2.08 tadi. Okay, kalau tengok gambar tadi, kita ada V2 2.08. Acceleration Dia bagi negatif 0.0. 0.06. Nah. T3 dia bagi 5. T3, bukan T4. 10. 10. 10. Okay, 10. So, awak dapat berapa V3? V3 akan mendapat Satu point? 48. Okay, sama. So, V3 sama dengan 1.48 meter per second. So, V3 sama dengan V4. So, baru boleh guna kat sini. Okay, V3 sama dengan V4. Saya cari kat sini. Lari balik. V3 sama dengan V4 sama dengan 1.48 meter per second. So, awak ada masa 5 second. So, nak cari S4, kita boleh guna S4 sama dengan setengah V3 tambah V4 darab T4. So, setengah 1.48 tambah 1.48 darab 5 kan? 5. Berapa dapat S4? Ya. 2 darab dengan 1.48 tambah 1.48 dan 5. 74. Okay. So, dapat 7.4. 4 So, kat sini 7.4 meter. meter. So, total distance, tambahkan. Tambah atas ni. Tambahkan S1, S2, S3 dan juga S4. Kita tambah apa?
Tadi yang satu tu jawab apa? Puan? Satu tadi. 15.995. So Puan, S tu. tapi satu kan dia meter 49.47. S1 ni awak meter saya silap kilometer per second. Meter. Kesalahan teknikal. 49.47 kan? Depan dia betul tak? So dapat berapa? 49.47 meter. 49 okey, betul. So kita akan dapat 49.47 meter. Okey, Kau nak meter. dengar cara kira yang nombor 4 tu. Yang nombor 4. Nombor 4 tu kita akan cari ni dulu. V3 sama dengan V4. Lepas tu Sebab tak ada nilai V. Jadi awak kena cari V3 dulu. oh, cara V3 macam tu. V sama dengan A per T. V darab T. Lepas tu maksudnya nak cari nilai V kena guna formula nombor 1. Tu baru buat formula nombor 2. V3 sama dengan V4 ataupun 2. Oh, sebabkan dia sama tu yang 1.48 tambah 1.48 kan. V3 sama dengan V4. Sebab dia constant. Constant. Okey. Boleh. Nombor 5. Okey, 8. Dah siap. Tu tambahkan semua dapat 49.47. Okay, yang lain boleh tak? Yang lain boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh So kat sini kena pandai-pandai main guna rumus lah. Okay, awak kena pusing-pusing kena tahu guna rumus. Okay, so tadi baru B. So yang terakhir C. Mana C? C dia cakap apa? Dia find the total time. Okay, dia nak masa pula. Okay, tadi dia nak jarak. So yang ni dia nak masa. Okay, untuk cari time. Okay, cari time. So awak kita tengok balik yang kita lukis tadi. Okay, yang diberi, okay, so kita ada T1 10, T3 10, T4 5, T2 pula tak ada kan? Ya. Okay, so tak ada kena carilah. Okay, so kita cari balik. Macam mana nak cari nilai T? Guna formula 2. Okay, guna formula nombor 2. Okay. Kita guna formula nombor 2. Ini saya padam. Okay, guna formula nombor 2. S2 sama dengan setengah V1 tambah V2 darab T2 kan. S2 dia bagi 8.32 sama dengan setengah V1 2.08 tambah 2.08 sebab dia constant. So T2. So berapa dapat T2? Awak kira. 4 second, betul? Apa kelas? Kenapa? Okey, itu kita bagikan dia 4. Percaya. 4. Tu bagi dengan 8.32 bagi dengan 2.08. 4. 3 sama 4. 4 second. Betul? Ya, 4 second. betul. Okay, so awak akan dapat 4 second. 4 saat. 4 second bagi nombor 2. Total time 10 tambah total 4. sama dengan 10 tambah 4 tambah 10. 29 second. 5. So awak akan dapat 29. 9. Ya. Okay, 29 second. Okay, selesai. Itu saja untuk rectangle. Oh. Mana kena hafal formula ni. Sekejap saya salin. Kena hafal formula dan kena tahu macam mana nak guna. Dan kena tahulah macam mana nak lukis ni. Kalau awak salah lukis, susah lah. Puan, Okay, boleh tak? Ini total berapa? Apa?
Berapa total markah dia pun semua ni? 15. Selalunya 15. Oh. Banyak lah. Biasanya tak kurang daripada 15 markah lah. Sebab dia 20. panjang. Case type dia panjang. Okay, So fine. penerima dia tanya definisi sikit. Lepas tu kena jawab semua tu lah. Satu set Ada. Okay. Sekejap. Setting sikit. Okay, boleh? Ada soalan tak? Puan depan 4 je belum depan. Apa dia? Yang depan 4 tu. Total kan. 10. 10. Okay. Tulisan doktor. Okay, padamlah sesuai lain. Okay, yang lain boleh tak? Boleh Puan. Yang senyap tu, boleh tak? Boleh je. Chapter 5. Okay, 5. Ya, nak saling sendiri. Okay, kita take 5 sekejap. Okay, kita take 5 sekejap. 5 minit je Baik, Puan. Okay, Puan. dia boleh pergi minum. Puan, boleh naik sikit tak? Take 5, take 5. Okay. Apa jalan ni? Aduh. Sorry guys, baru masuk guys. Aduh guys. Pisang lah jalan. Paling OP lah. Hai. Siapa sejalan? Sejalan? Sihat ke? Sihat ke? No. Geng. Saya sebab baru bangun. Geng. Janjilah. Geng. Aduh. Geng. Apa? Ya, Run. I love you, geng. Run. Lecturer rakam ni bulan YouTube, Run. Ya. Boleh subscribe ya. Saya record ni, tengah record lagi ni. Boleh subscribe. Tak nampak muka, tak nampak muka. Saya dah subscribe ke Puan punya YouTube. Tak nampak muka tak apa. Berat, Run. Aduh. Puan rapu ke? Tak. Ya, jap. Tengah nak salin nota jap. Tak, nanti ajar aku boleh. InsyaAllah kita boleh belajar sama-sama. Sayang ajak. Yalah. Mampuslah. Yalah, kau kat Dungun lah? Terima kasih. Apa? Nanti kita date, kita belajar sama. Kat Dungun ni. Baik. Covid. Alah kau. Kisah pula aku, Covid. Nak mati-mati juga. Tak ada nak ni dah. Wah. Apa bro? Siapa Covid? Aku tak kenal dia. Aku tak kundi dia. Aduh. Equilibrium. Oh my god. Why? Kenapa keluar? Okay. Linear motion. Kinematic. Is concerned
the position and motion of object in space as a function of time, but does not consider causes of motion. Okay. Masuk position. Okay, kita proceed So saya nak tunjuk satu lagi contoh Boleh. sebelum kita berakhir. Sebab rectilinear ni saja. So Rabu kita akan masuk free fall. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk beberapa satu atau dua lagi. Kecilkan sikit. Sangat. Okay, so ini adalah soalan tutorial. So awak boleh untuk untuk soalan ni awak boleh download di CDOS. Soalan tutorial ada banyak, ada beberapa soalan dekat situ. Rectilinear ada 4 soalan. So yang saya nak tunjuk ni beberapa saja. Ya, saya tunjuk yang nombor 1 A car start from rest and accelerate in straight line at 1.6 meter per second square for 10 second. So apa yang diberi? Straight line S. Straight line dia. Tu. Dia bagi ni. A car start from rest. Apa Acceleration. maksud dia? A car start from rest maksudnya kosong. apa? V dot kosong. Sama dengan kosong. Siapa pula tu? Easy. Okay. V0 awak adalah kosong. So kemudian dia bagi accelerate in straight line. So 1.6 meter per second ni apa? Acceleration. Okay, so A sama dengan 1.6 meter per second kuasa 2. Masa T1 Okay, so untuk yang ni boleh lakar sikit lah. Awak boleh lakarkan sikit graf, walaupun tak minta boleh lukis V lawan T. So lukis ni betul-betul lukis paksi kena ada label T second. Okay, so dia cakap start from rest. So start daripada kosong. Okay, start daripada kosong naik ke atas. Okay, so V0 adalah kosong. Masa yang diberi adalah 10 saat. A sama dengan 1.6. V final tak tahu. B kat sini tak tahulah. Okay, sebab dia tak bagi. Rahsia. So apa soalan nak? Soalan nak what is the final speed? Okay, speed dengan laju tu sama Okay, speed ataupun velocity. Speed dan velocity adalah benda yang sama. Okay. 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 So daripada situ macam mana nak kira? Nak guna rumus apa? Yang pertama. Okay, yang pertama kita boleh guna V sama dengan V0. V0 AP kan? Yes. Okay. So V0 dia bagi kosong. A adalah 1.6. Masa? A adalah 10. Okay. Kan So V dapat apa? 16. Sama dengan 16 meter per second. Okay. Ni senang soalan ni. Pendek Okay. Yang kedua B dia tanya apa? How far? Okay, berapa jauh? Berapa jauh? Distance.
Distance lah. berapa jauh adalah Masukkan displacement. formula yang tadi tu. Yang Okey. formula yang kita tadi. So yang kedua kita guna S apa dia? Ya. 1/2. 1/2 V1 tambah V2. V sama dengan V final. T1 kan? Okey. Oh. So S1 dapat berapa? S1 1/2 V0 tadi kosong. kosong tambah dengan 1 kosong tambah V1 16. 16 V1 10 second. Okey. So dapat berapa? Kita akan dapat 2 kosong tambah 16 darab dengan 10 akan dapat 80 meter. Okey. 80 meter. Okey. So itu satu Roman dan dua Roman. Okey, lagi dia tambah soalan lagi. Dia cakap if the brakes are then applied, maksudnya dia kenakan brake kan? Break. Okey. Ya, So bila brake and it travel further, so dia berjalan lagi sejauh 20 meter before stopping. Maksudnya dia nak berhenti. So bila brake berlaku acceleration ke deceleration kelas? Deceleration. Laju dia Okey. berkurang. Okey, hal laju dia berkurang. So kat sini gambar rajah ni kena turun Ke bawah. ke bawah sehingga stop kan? Kosong. Stop kat situ kena kosong. Okey, so V2 adalah kosong juga. Okey, yang dia bagi tadi 20 meter tu apa? S. Jarak. S. So jarak S2 sama dengan 20 20 meter. V1 kat atas tadi ni berapa? V1 16. tadi 16. Okey, 16. Okey. So daripada situ dia tanya what is the deceleration? Deceleration. Dia nak carinya. Nyap pejutan. Okey. So sekarang ni awak ada S dan V saja. Tak guna rumus yang mana? S dan V. Oh, ada nilai S dan nilai V initial dan V final. Okey, berapa? Mana rumus yang sesuai? Okey, saya naik balik atas. So boleh tengok yang nombor 4. Nombor 4. Dia tolak. Negatif. Tu. Tolak. Formula 1 bang. Nombor 1 kita tak ada masa. Satu ada masa. T tak ada. Okey, nilai Ya formula nombor 4 lah. Ya, okey. formula nombor 4 yang tak ada T. Sebab dah ada Okey. T. So yang formula nombor 4 saja yang tak ada T. So direct lah boleh guna nombor 4 saja. Okey, so kita ada V2 sama dengan okey. So yang ketiga ni, jawapan untuk yang ketiga. Kita ada V2 kuasa 2 tambah V tambah pula. Silap. Sama dengan kan? Nak laju saja. Laju saja. Cuma lagi pula. V1 kuasa 2 tambah 2 AS. Betul tak? Ya. Okey. So V2 ada kosong. Potong. Kosong lah. Potong. Sebab dia kosong. Dia nak berhenti. Dia berhenti, so V dia kosong. V1 dia? 16 V1 dia dapat 16. 16 kuasa 2 tambah 2. 2. Tak tahu. S tu 20. 80 kan? 20 kan 20 je lah. 20 puan. 20. So A sama dengan 16 negatif 16 kuasa 2 bahagi 40 kan? 2 dah 20, 40 kan? Sekejap. 16 kuasa 2 bagi 40. Dapat 6.4. Ya betul. Okay, 6.4. Negatif ke positif? Negatif. Okay. Negatif sebab dia menurun. Deceleration. Sebab dia hal laju dia berkurang tu yang dapat negatif kan puan? Ya. Okay. Macam kalau kita lupa nak tulis negatif pun atas budi bicara juga puan.
Oh, yang ni tak ada budi bicara. Sebab dia deceleration. Okay? Okay, deceleration kena ada negatif. Baru kita faham. Sebab kalau awak tak letak dia negatif, saya anggap dia naik ke atas. Okay? Okay. So kalau graf Lagi tu kena acceleration menurun, dia kena mas ada square. negatif. Sebab dia menurun. Kena ada negatif. Awak green screen. Yang ni tak ada budi bicara lah. Tak ada budi bicara. Boleh. Boleh? Boleh. Boleh juga nak tunjuk satu lagi ke? Ke awak boleh buat sendiri? Boleh satu lagi. Boleh satu lagi Puan? Satu lagi. Okay, yang nombor 2. A car has initial speed of 2.35 meter per second. So, initial speed adalah V0. Constant deceleration 3 meter. V1. So, yang ni adalah constant deceleration. Negatif 3 meter per second kuasa 2. Okay, so kalau gambar dia nak lukis macam mana? Initial speed, deceleration. Okay, so untuk kes yang ni dia terus deceleration. Lukislah. V meter per second. Faksi X kita adalah T second. Label lukis dan label ada arrow. Hujung tu arrow. Jangan salah. So V0 25. So start daripada atas lah. 25. Kemudian dia cakap deceleration. Deceleration kena turun bawah. So A sama dengan negatif 3. Yang ni dia tak cakap lagi. Okay, so dia cakap masa. Tengok yang anak-anak dia. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman tu. How much time is needed to stop. So maksudnya kat sini tak stop lagi Yang first drawing awak tu tak stop lagi. Okay? Dia ada penghujung. Jangan stop. Biarkan dia tergantung kat situ. Okay? So yang soalan 1 Roman, calculate the velocity of the car when t equal to 4 second. Jadi saya labelkan kat sini 4 second. Dia cakap t 4 second. Macam mana nak cari ini velocity? V sama dengan V tu. Sekejap, formula tu dia. V sama dengan V formula dot first tadi kan? plus Sama AT. kan? V sama dengan V0 plus AT. So V0 25. A negatif 3. T 4. So kira dapat V berapa? Tiga belas Berapa? 13. So dapat 13 meter per second. Okay. So itu V1. Lagi 2 Roman dia tanya apa? What is the displacement the car? Dia nak jarak pula. Berapa jarak? Nak guna rumus apa? Ya. S sama dengan setengah V0 tambah V1 darab T. Boleh tak? Boleh. Okay. So ganti nilai. Setengah V0 25 tambah 13 darab 4. So awak akan dapat nilai S. Kira berapa dapat? 76. Okay, dapat 76 meter. Okay, selesai 2 Roman. Yang ketiga, how much time is needed to stop the car? Okay, so sekarang ni dia turun bawah. Saya sambung drawing tu. Saya turun bawah sehingga V2 sama dengan kosong. Jadi berapa nilai T dekat situ? Okay, saya sambung. Okay, so untuk kes yang ni kita nak guna yang mana?
Coba. Kejap. Okay, so untuk kes yang nombor 3 ni, kita kena carilah nilai T2 tu lah. Okay, sebab T1 kita dah ada. So dia nak berapa, how much tu maksudnya berapa total lah. Okay, daripada start sampai akhir, berapa masa dia. Okay, daripada start sampai akhir, so T total sama dengan T1 tambah T2. So nak cari T2, boleh guna V1 sama dengan V2. boleh guna V2 sama dengan V1 tambah ET. Boleh guna tak? Boleh rasanya. Okay. Tapi kita tak ada masa kan bang? Masa kita nak cari. Masa nak Lepas tu cari. dia punya deceleration ni kita boleh guna yang atas sebab dia cakap how much need to stop. Maksudnya dia bersambung lah daripada. So kita boleh guna pecutan yang sama yang kat atas tadi. So V2 awak adalah kosong. V1 kita dapat tadi adalah 13. A adalah negatif 3. So T2 boleh kira lah. Kita kira dapat apa? 13 bagi 3. 8.3. So akan dapat 4 point. T2 sama dengan 4.33 second. Okay, jadi total 4 tambah 4.33. So awak akan dapat 8.33 second. Itulah dia punya total time. Dapat tak? Boleh tak? Boleh. Siap pun. Okay, bang. Okay. Boleh. So awak kena pandai guna rumus. Okay, kena faham soalan. Teknik dia kena faham soalan dan kena pandai guna rumus. Guna formula. So gambar rajah V versus time ni pun penting. Kena tahu lukis lah. Kena baca soalan betul-betul. Jangan salah faham lah. Jangan salah faham pada soalan. Okay, boleh tak? Ada soalan tak? Allah. Okay, kalau tak ada soalan, saya tinggalkan awak dengan soalan. Okay, so kalau awak tengok Alam apa bang? okay, so boleh tengok soalan tutorial So, soalan tutorial ni ada 1 dengan 2 saya dah tunjuk. Okay, nombor 1 dengan nombor 2 saya dah tunjuk. So, ada nombor 3 dan nombor 4. So, boleh buat 3 dan 4. Tak ada pilihan. Baik, buat dua-dua. Okay. Pak. So, saya akan tinggalkan awak nombor 3 dan 4. Nombor 5 tu adalah free fall. Free fall ni kita masuk hari Rabu lah. Okay. So, tolong buat nombor 3 dan 4. Submit di CDOS. Saya buka sehingga hari Rabu sebelum pukul 11. Baik puan. All clear. Clear Ada soalan tak? Ada. Okey puan. Okay, siapa Ada, yang Puan. terlogin ada masalah lain tadi, saya macam biasalah saya dah record, so nanti saya upload di CDOS pula, di YouTube. YouTube. So dah awak boleh Subscribe, subscribe, guys. share and like Okay. So saya akan upload di YouTube lah kalau yang tertinggal tu. Yang siapa yang lambat masuk, siapa yang baru masuk, yang tak ada line tadi boleh tengok kat YouTube Okay, boleh Beres Boleh saya bersuara Okay. So pertemuan kita untuk hari ni setakat di sini saja. Kita jumpa hari Rabu. Okay. Tutorial tu jangan lupa buat nombor 3 dan 4. Saya akan buka dan hantar di CDOS lah. Okay Okay, so sekian sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okay, boleh left. Boleh dah. Boleh left.